Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-10 daripada 47 sesi keseluruhannya bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah, terbitan oleh PTS Publishing House dan tarikh terbitannya 30 Jun 2011. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kaziban alayya laisa kakazibin ala ahadin. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwak maq'adahu minan nar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdusta ke atasku bukanlah seperti mana berdusta ke atas orang lain. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dalam neraka. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular ini. Amalan hadis palsu yang disandarkan sumbernya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh merosakkan pegangan umat Islam. Jika tidak dibendung, dikhawatiri menimbulkan amalan yang dianggap sahih tetapi sebenarnya adalah terpesong daripada ajaran Islam. Usaha serius perlu digarap bagi mendedahkan hadis palsu yang wujud di kalangan masyarakat kini. Buku 40 hadis palsu popular ini membincangkan perkara asas berkaitan hadis palsu yang berlegar di dalam masyarakat. Himpunan hadis palsu ini dikumpulkan daripada sumber yang dipercayai bagi menjamin pendedahannya adalah berdasarkan bukti yang kukuh. Wallahu a'lam. Semoga sesi perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Isi kandungan buku. Bahagian 2, 40 hadis palsu popular. Hadis palsu keempat, doa ketika membasuh anggota wudu. Bahagian 2, 40 hadis palsu. Hadis palsu yang keempat, doa ketika membasuh anggota wuduk. Hadis palsu yang keempat, doa ketika membasuh anggota wuduk. Hadisnya berbunyi begini. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, aku masuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tangan beliau, junjungan besar sallallahu alaihi wasallam, ada satu bekas yang berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Anas, datanglah dekat kepadaku. Akan aku ajari kamu tentang wuduk. Lalu aku pun menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika junjungan besar sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua-dua pergelangan tangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Bismillahi walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika beristinja, Rasulullah SAW berkata, Ya Allah,
peliharalah kemaluanku dan permudahkanlah urusanku. Ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, Rasulullah SAW berkata, Ya Allah, ajarkanlah aku menyebut hujahku dan janganlah engkau haramkan diriku daripada haruman bau syurga. Ketika membasuh mukanya, Rasulullah SAW berkata, Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari yang diputihkan wajah-wajah yang lain, yakni pada hari kiamat. Ketika membasuh kedua-dua tangan hingga ke sikunya, Rasulullah SAW berkata, Ya Allah, berikanlah kitab amalanku di tangan kananku. Ketika Rasulullah SAW menyapu tangan di atas kepalanya, Rasulullah SAW berkata, Ya Allah, hidupkanlah kami dengan rahmatmu dan jauhkanlah kami dari azabmu. Ketika membasuh kedua-dua kakinya, Rasulullah SAW berkata, Ya Allah, tetapkanlah tapak kakiku pada hari bergoncangnya tapak-tapak kaki yang lain, yakni pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Demi Tuhan yang mengutuskan aku dengan benar, wahai Anas, tidaklah mana-mana hamba pun yang membacanya, yakni doa-doa tersebut, ketika mengambil wuduk, tidaklah menitik daripada jari-jarinya setitik air pun, kecuali Allah akan ciptakan malaikat yang akan bertasbih kepada Allah dengan 70 lidah. Ganjaran pahala tasbih tersebut adalah untuknya sehinggalah hari kiamat. Ulasan ulama hadis. Ulasan ulama hadis. Dalam sanad ataupun rantaian perawi hadis ini, ada pelapor atau perawi yang bernama Ubad bin Suhaib. Menurut Ibn Hibban, hadis yang disampaikan oleh Ubad bin Suhaib adalah dusta dan palsu, yakni maudhu'. Ibn Hibban berkata, beliau, yakni Ubad bin Suhaib, meriwayatkan hadis munkar yang dapat dipastikan yang ianya adalah palsu. Beliau, yakni Ubad bin Suhaib, meriwayatkan hadis munkar yang dapat dipastikan yang ianya adalah palsu. Pendapat Ibn Hibban ini boleh didapati dalam buku Tanzih Asy-Syariah oleh Ibn Arraq Al-Kannani dan buku Al-Ilal Al-Mutanahiyah fi Ahadis Al-Wahiyah oleh Ibn Al-Jauzi. Kedua, Ibn Al-Jauzi dalam bukunya Al-Ilal Al-Mutanahiyah menyatakan bahawa hadis ini tidak sahih daripada Rasulullah SAW. Ketiga, Imam Nawawi juga menyatakan tentang kebatilan hadis ini. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau, yakni An-Nawawi, menyebut, Aku sudah membuang doa membasuh anggota-anggota wudu kerana tidak ada asal sumbernya. Aku sudah membuang doa membasuh anggota-anggota wudu kerana tidak ada asal sumbernya. Kata-kata An-Nawawi ini juga disebutkan oleh Ibn Arraq Al-Kannani dalam bukunya Tanzih Asy-Syariah. Keempat, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Zad Al-Ma'ad berkata, tidak dinukilkan daripada Nabi Muhammad SAW bahawa junjungan besar SAW berdoa dalam wuduknya dengan suatu doa pun selain Al-Basmalah, yakni membaca Bismillah. Setiap hadis tentang zikir-zikir semasa wuduk yang disebutkan di dalamnya adalah dusta dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sahih daripada junjungan besar SAW melainkan bacaan tasmiyah ataupun al-basmalah, yakni bismillah, pada awalnya dan doa selepas wuduk. Tidak dinukilkan daripada Nabi Muhammad SAW bahawa junjungan besar SAW berdoa dalam wuduknya
dengan suatu doa pun selain al-basmalah, yakni membaca bismillah. Setiap hadis tentang zikir-zikir semasa wudu yang disebutkan di dalamnya adalah dusta dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan bacaan at-tasmiyah, iaitu al-basmalah pada awalnya dan doa selepas wudu. Sekilas pandang, wudu adalah ibadah dan ibadah merupakan perkara tauqifiyah, iaitu yang tetap dan tidak boleh diubah-ubah, iaitu mesti dibuat berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Walaupun doa-doa yang disebutkan dalam hadis itu adalah doa-doa yang baik, tetapi ia tidak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah selepas dikaji, para sarjana hadis dapat mengenal pasti yang ianya hanyalah rekaan yang disandarkan, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika difikirkan, sepanjang hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekali dua sahaja junjungan besar sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu, tetapi setiap hari. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajar para sahabatnya dengan doa-doa ini. Malah tidak ada juga para sahabat radhiyallahu anhum yang menyebut tentang perkara ini di dalam hadis yang sahih. Sekiranya Rasulullah membacanya, sudah tentu amalan tersebut akan dilaporkan oleh para sahabat, seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum menyebut amalan-amalan Rasulullah yang lain. Mari kita perhatikan satu hadis yang menjadi rujukan asas dalam menjelaskan cara-cara Rasulullah berwudu. Hadis ini direkodkan oleh Bukhari dan Muslim dan disampaikan oleh Humran. Hadis sahih. Humran menceritakan bagaimana Utsman radhiyallahu anhu menunjukkan kepada beliau cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humran menceritakan bahawa Utsman radhiyallahu anhu meminta supaya dibawakan air kepadanya untuk mengambil wudu. Lalu Utsman radhiyallahu anhu membasuh kedua-dua pergelangan tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke hidung, yakni istinsyaq, dan mengeluarkannya semula, yakni istinthar. Selepas itu Utsman radhiyallahu anhu membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri juga sama seperti itu. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu menyapu kepalanya dan selepas itu membasuh kaki kanannya hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri juga seperti itu. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti mana cara aku berwudu ini. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti mana cara aku berwudu ini." Melalui hadis sahih ini, kita dapati Utsman radhiyallahu anhu menunjukkan bagaimana cara wudu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti mana yang beliau lihat. Utsman radhiyallahu anhu tidak pula menyatakan bahawa Rasulullah SAW membaca doa-doa tertentu ketika membasuh anggota-anggota wudu itu. Jika Rasulullah SAW membaca apa-apa doa, sudah pasti Utsman radhiyallahu anhu tidak akan menyembunyikannya. Akan disampaikan doa tersebut kepada orang lain. Tetapi hal ini tidak berlaku. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah SAW hanya membaca doa selepas Rasulullah SAW selesai mengambil wudu. Doa tersebut ialah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruhnya. Doa ini diambil berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Muslim dan Tirmizi.
Manakala satu lagi doa sesudah mengambil wuduk adalah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku daripada golongan orang yang membersihkan diri. Doa ini adalah berdasarkan hadis sahih yang direkodkan oleh Tirmizi. Wallahu a'lam. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Untuk sama-sama kita berwaspada terhadap apa jua hadis palsu yang tersebar di dalam masyarakat kita. Dan terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook kita ini berhubung kait dengan hadis palsu. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.